آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ni menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12 ayat ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah edaran kelakuan ini sekalian pula, yakni kelakuan ilmu atas ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin, tempat perjalanan hati, tempat amalan pekerjaan hati, yang wajib bahawa belajar engkau akan ibadah yang batin. Selepas daripada terdahulu beredar berkisarnya ilmu atas ibadah zahir fiqh, kemudian beredar berkisar kelakuan ilmu atas ibadah batin, ilmu tasawuf, yang mana ilmu berkaitan dengan ibadah zahir, ilmu yang berkaitan dengan ibadah batin dibina atas ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid, ilmu akidah. Mana ibadah yang batin daripada tawakul, berserah kepada Allah setelah kita buat asbab, dan tafwid, yakni menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan redha dengan qada Allah, sama ada qada yang baik ataupun qada yang jahat, dan sabar dan taubah dan ikhlas beribadah semata-mata kerana Allah, tiada kerana yang lain, dan yang lain daripada yang demikian itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Kemudian kita akan sambung berkaitan dengan taubah. Taubah daripada dosa yang berkait dengan anak Adam. Dosa yang berkait dengan anak Adam, sama ada pada agama, sama ada pada diri, sama ada pada kehormatan, pada harta, dan juga pada kemaluan. Jadi selesai dah kita bicara minggu terdahulunya dosa dengan anak Adam dalam bab harta. Kita akan bicara pula dosa dengan anak Adam pada kemaluan. Kalau dalam kitab lama dia kata pada kemaluan. Irdun ni kalau kita terjemah moden sikit gak, maruah gitu. Maruah, image. Dosa dengan anak Adam pada maruah, dengan bahawa mana dosanya diumpatkan, dimaki, difitnah. Itu dosa dengan anak Adam dalam bab maruah. Yang mana terdahulu dosa dengan anak Adam dalam bab harta, jikalau kita tidak menyempurnakan balik dosa kita dengan anak Adam dalam bab harta, sampai ke mati pun berkewajipan pula ke atas keluarga si mati untuk mengembalikan harta milik orang lain yang tidak dikembalikan oleh arwah pada masa dihidup. Itu dosa yang berkait dengan anak Adam. Kewajipan tu kekal sampai ke mati, tapi kewajipan bukan atas si mati lah. Sebab si mati apabila dia meninggal dunia, maka sudah tidak ada taklif syarak, tiada hukum syarak dah. Kewajipan atas warasah dia, waris-waris sebelum daripada harta tarikah peninggalan nak difaraidkan terlebih dahulu, waris-waris wajib menyempurnakan harta-harta orang lain yang belum lagi dikembalikan oleh arwah. Jadi berkaitan dengan kesalahan pada harta anak Adam ni sampai ke mati, tak selesai juga kewajipan dia. Adapun dosa-dosa yang lain, tu sampai setakat mati je lah, tidak ada kewajipan ke atas waris. Termasuk dosa berkaitan dengan maruah.
Cuma dosa yang berkait dengan maruah ni di antara dosa dengan anak Adam yang sukar untuk ditinggalkan. Dosa dengan anak Adam dalam bab agama. Apabila kita belajar agama, kita tidaklah menuduh seseorang itu kafir ke bid'ah ke, tak dah lah. Apabila kita bertaubah. Dosa dengan anak Adam dalam bab diri. Selepas kita bertaubah, kita tak ada dah tumbuk orang ke, kata orang ke, pukul orang ke, tak ada dah. Bila kita bertaubah, dosa dengan anak Adam dalam bab kehormatan. Ini sama telah lah. Khianat isteri orang, tak pernah-pernah. Khianat anak dara orang, tak pernah-pernah. Dosa dengan anak Adam dalam bab harta, selepas kita bertaubah, selepas daripada kita belajar beramal, kita jaga-jaga dah bab harta. Dosa anak Adam dalam bab harta. Dosa dengan anak Adam dalam bab maruah ni. Contohnya, dosa anak Adam dalam bab maruah, kita umpat seseorang yang mana kita sudah belajar beramal, berjemaah 5 waktu di masjid. Hak dosa dengan anak Adam yang lain tu tak setuh dah, tak buat dah. Jadi macam mana dengan dosa dengan anak Adam dalam bab maruah? Kita masih lagi mengekali perbuatan mengumpat. Terkadang masih lagi mengekali. Ni kata dosa dengan Adam dalam bab harta sampai ke mati pun waris kena sempurnakan daripada harta peninggalan si mati. Dosa dengan Adam dalam bab maruah ni kita sudah berubah lah. Tak sama macam dulu-dulu dah kitanya. Kita sekarang ni belajar, kita beramal, kita belajar, kita beramal, kita sudah melazimi berjemaah 5 waktu di masjid contohnya. Tetapi macam mana dosa dengan anak Adam dalam bab maruah? Pada ni, ni lah hak paling sukar kita nak hentikan kalau kita tidak mujahadah betul-betul. Yang mana kerja contoh kita cerita hang mengumpat lah. Cerita hang mengumpat, dia mengumpat, memaki, menuduh, memfitnah, itu semua dosa dengan anak Adam dalam bab maruah. Tapi kita nak pergi kepada mengumpat, kemungkinan kita ni memaki orang. Kita tak pernah memaki orang. Faham tak ni? Kita bukan jenis hok apa ni? Apa panggil apa? Hok jenis mulut laser apa tu? Jenis memaki, mencaruk. Ni kita kata dak lah. Memaki, mencaruk. Kemudian menuduh orang mudah-mudah. Kita tak ada lah nak tuduh-tuduh orang ni. Kita nak fitnah orang. Kita ada-adakan perkara yang tidak-tidak pun kita fitnah orang. Tu kita kata umumnya tak ada lah. Kita cerita ni orang-orang yang sudah belajar, yang sudah beramal, belajar beramal ni. Macam mana dengan mengumpat? Macam mana dengan mengumpat? Mengumpat dosa besar. Mengumpat dosa besar. Itu jumhur kebanyakan ulama'. Walaupun ada juga pandangan daif mengatakan dosa kecil. Tapi jumhur kebanyakan ulama' menyatakan bahawa mengumpat adalah dosa besar yang larangan sangat jelas di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas larangan mengumpat di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengumpat ni kebanyakan ulama menghukumkan dosa besar. Bila dosa besar, sekali sahaja mengumpat, orang ni sudah dipanggil orang fasik. Orang fasik ni kalau menjadi imam, makruh kita ikut.
Orang fasik ni kalau sembelih binatang ternakan, makruh kita makan. Orang fasik ni tak boleh jadi wali nikah. Orang fasik ni tak boleh jadi saksi nikah. Ni. Mana orang fasik ni? Orang yang mengerjakan dosa besar walaupun sekali. Mana kita nak bicara di sini? Dosa besar mengumpat. Terkadang dosa besar mengumpat ni berlakunya di mana? Di dalam masjid, di dalam surau. Orang yang melakukan dosa besar mengumpat ni pakai kok luar comel-comel, ada kopiah, tudung labuh-labuh comel-comel, tapi tanpa segang silu melakukan dosa besar mengumpat. Kemudian ramai pula hok uniform comel-comel, tak ada telinga dengar umpatan yang haram dosa besar. Mengumpat haram ijma' ulama'. Tadinya khilafnya dosa besar ataupun dosa kecil. Kebanyakan ulama' menyatakan dosa besar. Jadi maknanya orang yang mengumpat, yang melakukan dosa besar, manih-manih, tak malu-malu pun. Orang yang tak ada telinga pun manih-manih, tak ada rasa bersalah pun. Terbabit dengan orang yang sedang mengumpat, orang yang sedang melakukan dosa besar. Cerita ni cerita orang yang hala kebaik dah ni. Tapi baik ke tak orang yang mengerjakan dosa besar? Fasik. Ada ni. Tapi nak ceritanya, kalau tengok zahir kau hala kebaik dah. Belajar beramal, belajar beramal. Jadi dosa kena Adam, hak 5 perkara, 5 kesalahan tu, hak ni lah. Hak dosa dengan anak Adam dalam bab maru'ah lah. Hak paling sukar untuk dihentikan. Bila kita mengumpat, paling sukar untuk kita diampuni. Paling sukar untuk kita diampuni oleh Allah. Paling payah untuk diampuni oleh Allah. Sebab rukun taubahnya, salah satunya adalah kita kena minta maaf dengan orang yang kita umpat terlebih dahulu. Tanpa kita pergi minta maaf dengan orang yang kita umpat terlebih dahulu, kita tidak mencukupkan rukun taubah, kita minta ampun dengan Allah, tidak akan diampuni sama sekali. Dengan sembahyang pun sama, dengan puasa pun sama, dengan haji mabrur pun sama, tidak akan diampuni. Dosa kita dengan Adam mengumpat tadi sebelum kita mencukupkan rukun taubah. Dosa dengan anak Adam contohnya mengumpat dengan bahawa kita minta maaf dengan orang yang kita umpat terlebih dahulu. Jadi sukar, payah untuk ditinggalkan. Bila berlaku, payah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Yang Allah tidak ampuni adalah dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa selain dia dosa mensyirikkan Allah, Allah Ta'ala mudah-mudah mengampuni. Tetapi kena mencukupkan rukun taubah. Yang mana dosa dengan anak Adam ni dibina atas masahah. Masahah ni kalau kita kata kok agak sempit. Agak kalau kita kata cakap kapung kok agak kupi sikit lah. Agak payah kira sikit lah. Payah sikit lah. Sebab apa? Kena pergi minta maaf dengan orang tu dulu. Pandai ni. Dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain tu kita direct dengan Allah. Allah mudah-mudah mengampuni. Dosa dengan Adam ni dibina atas masahah, agak sulit, agak sempit. Sebab apa? Sebab di antara rukun taubahnya kita kena berhadapan dengan seseorang yang kita buat salah terlebih dahulu. Macam mana hak ni? Hak ni kita kena muhasabah diri kita sendirilah. Muhasabah diri kita sendiri. Tambahan pula sekarang ni bab dosa kena Adam dalam bab maru'ah ni cukup mudah. Cukup mudah. Bukan kata dengan lidah sekarang ni,
dengan jari. Cukup mudah. Faham ni? Sebab itulah dalam hadis muttafaqun alaih, apabila ditanya akan Nabi berkaitan ayyul muslimina afdal, mana-mana ke orang muslim yang afdal, yang paling lebih. Nabi kata man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mereka yang selamat oleh orang-orang Islam daripada lidahnya dan tangannya. Sekarang ni. Sebab apa? Lidah satu dah, jalan mengumpat. Tangan, jari, itu jalan mengumpat yang utama sekarang. Dia nak mengumpat dengan lidah ni, dia kena ada regu, ada kawan, barulah kita boleh mengumpat. Tapi dengan jari ni, kita duduk dalam bilik seorang diri pun, kita boleh umpat dengan jari. Fahamlah dengan jari ni. Dengan WhatsApp lah, dengan FB lah, dengan apa semualah. Kira-kira kita seorang diri. Kalau dahulu, bila kita uzlah, kita kurangkan dengan masyarakat, kita mengasingkan diri, mudah. Kita nak pelihara agama kita, mudah. Sekarang ni, kita asing diri. Orang sekarang ni asing diri belaka dah. Budak-budak pun asing diri. Orang muda pun asing diri. Orang tua pun asing diri. Duduk dalam bilik kunci masing-masing. Tapi tangan tu, di tangan tu satu dunia. Dia boleh berhubung satu dunia. Hak di tangan. Tubuhnya memanglah seorang diri. Dulu kalau tubuh seorang diri, insya-Allah selamat. Sekarang ni tubuh seorang diri, termasuk budak, termasuk orang muda, termasuk orang tua, walaupun tubuh seorang diri belum tentu lagi selamat. Sebab apa? Di tangan tu satu dunia. Macam mana? Ni nak bicara bab taubah, ketaatan batin yang wajib ijma' ulama'. Nak jadikan kita ni orang Islam yang afdal, orang Islam yang selamat oleh orang-orang Islam daripada lidahnya dan daripada tangannya. Dia anggota yang paling besar manfaat, yang paling besar mudarat yang ada di kita, lidah dan kemaluan. Itu paling besar manfaat dan paling besar mudarat. Ni kalau kita mengaji dalam kitab Penawar bagi Hati pada membicarakan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Maka 7 anggota zahir ni yang paling besar manfaat, yang paling besar mudarat 2, iaitu lidah dan kemaluan. Anggota-anggota yang lain Allah Ta'ala jadikan 2, yakni sepasang. Adapun lidah dan kemaluan Allah Ta'ala jadikan 1. 1 cukup dah. Kalau Allah Ta'ala jadikan 2 lidah, Allah Ta'ala jadikan 2 kemaluan, warna gambar, 1 pun sudah cukup dah. Yang mana Nabi SAW menyatakan, Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Nabi kata, sesiapa yang boleh jamin bagi aku barang yang antara 2 keng, lidah, dan barang yang antara 2 kaki, yakni kemaluan, nescaya Nabi kata, aku jamin baginya itu akan syurga. Orang yang boleh bagi jamin ke Nabi, boleh pelihara lidah dan boleh pelihara kemaluan, Nabi jamin syurga. Dan satu riwayat lagi Nabi bersabda, maksudnya lebih kurang,
Sesiapa yang Allah Ta'ala pelihara akan dia, akan kejahatan, barang yang antara dua keng yang lidah, dan sesiapa yang Allah pelihara akan dia, akan kejahatan, barang yang antara dua kaki ini bukan kemaluan, nescaya orang ni akan masuk syurga. Ada ni. Hak Tuhan pelihara dia daripada kejahatan lidah, hak orang yang Tuhan pelihara dia daripada kejahatan kemaluan, orang ni masuk syurga. Lidah dan kemaluan. Hak tadi hak Nabi kata selebih-lebih orang Islam, orang yang mana selamat orang Islam yang lain daripada lidahnya dan tangannya. Ada cerita tangan. Jadi kita pun tangannya pergi kepada hak persoalan mengumpat. Tetapi kita ni, kita kena faham molek terlebih dahulu. Mengumpat ni orang duk sebut belah kedah. Mengumpat ni tak ada orang kata halal. Semua kata haram. Tapi dah oleh kerana haram pun, dosa besar pun, oleh kerana sentiasa, maka mani-mani. Ada ni, bila sentiasa. Orang tahu mengumpat ni haram. Tetapi apa dia mengumpat? Itu kena ngaji molek pula. Macam sebut pula tadi, adakah dengan jari? Dengan jari ni, adakah dipanggil mengumpat juga? Bukan hanya mengumpat dengan lafaz, mengumpat dengan lidah. Mengumpat ni dengan lafaz, dengan lidah, dengan tulisan. Tulisan tu jari ya. Itu yang saya sebut tadi tu, hak jari ya. Hak tangan lah. Itu tulisan. Bahkan mengumpat ni sendiri termasuk dengan mata. Dengan mata, dan kita dinyatakan dengan mata. Dengan mata macam mana? Dia kenyik-kenyik ke kawan dia. Pada ni. Tu. Mari dah. Pada ni. Dia kenyik-kenyik ke kawan dia dengan mata, isyarat kepada seseorang. Yang mana faham di situ, dia kira apa ni? Dia kira menghina seseorang. Mari dah. Contohnya dengan mata sahaja. Itu pun sudah dihukum mengumpat. Sebab apa? Sebab kalau disedari oleh tuang tu, dimarah ke dak. Tak mari dah lain kalinya. Terasa hati. Itu panggil mengumpat. Sehingga kan, mengumpat ni termasuk dengan isyarat. Termasuk dengan isyarat. Pernah berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berjumpa dengan seorang sahabat yang rendah. Yang kita panggil apa? Renek. Pendek lah kita panggil dah. Kita tak panggil pendek dah. Kita panggil rendah. Renek. Jadi sahabat ni agak rendah, agak renek. Kemudian selepas berjumpa dengan Nabi SAW, sahabat ni pun balik. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha mengisyaratkan dengan tangan. Dengan tangan. Isyarat kata rendah tu lah. Isyarat kata renek tu lah. Macam mana isyarat? Ini tau. Isyarat dengan tangan. Orang tu rendah, orang tu renek. Isyarat macam mana? Gini. Gitu. Dengan tangan. Nabi SAW, engkau telah mengumpat akannya. Tak ada bunyi mulut. Lidah tak bunyi. Tak keluar lafaz pun. Tak kata pun. Reneknya dia. Tak ada kata pun. Faham tak ni? Tapi isyarat. Nabi kata, engkau telah mengumpat akan dia. Tengok. Itu isyarat. Dan kitab pula kata, kalau tiru pula, ajuk pula, tu lagi besar. Orang tu dia, kalau kita katalah, dia jalan tu agak, panggil apa? Tempang. Tempang tak panggil dah. Panggil apa? Kecok. Dia jalan agak kecok. Dia cacat lah agak kecok. Dia pun pergi, kita pun buat. Kita pun buat. Kita mana? Tiru. Kita apa? Ajuk. Kita buat kecah. Tu lebih besar lagi tu. Itu mengumpat. Tu lebih besar lagi tu. Pada ni. Maknanya, mengumpat bukan hanya dengan lidah semata-mata.
Sekarang ni dengan jari, dengan tulisan jaga molek. Jaga molek. Ada ni. Sekarang ni kan orang yang agak terbuka segala-gala perkara menjadi public belaka sekarang. Rumah tangga orang pun jadi public, semua jadi umum belaka. Akhirnya hak ni kata begini, hak ni kata begini, hak ni share begini, hak ni share begini. Hak ni pula dengan umpatan, hak ni pula dengan makian, hak ni pula dengan sumpah seranoh, dengan maki hamung, belum cerita lagi fitnah. Hak ni habis hak ni. Muflih daripada mahsyar. Kita ambil peringatan Al-Quran molek. Wala takfu ma laisa laka bihil ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ulan. Kullu ulaika anhu mas'ula. Jangan kamu turut akan barang yang tiada bagimu dengannya ilmu. Barang yang orang duk cerita gitu gini gitu, jangan duk turut go. Kita tak ada ilmu, tak ada pengetahuan. Hak begitu begini pun dia pun gamuk-gamuk ramang-rambang je. Jangan duk turut barang yang kita tak ada pengetahuan. Kerana sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kesemuanya akan disoal di hari akhirat. Jangan duk turut. Biarlah kita ketinggalan pun biarlah. Kita dah sedaplah ketinggalan tau. Apa-apa hal kita nak terdahulu share. Perkara apa tu? Perkara keburukan seseorang. Sebenar ke tak? Sebenar mengumpat. Tidak sebenar nyata kemudian itu fitnah. Fitnah lebih besar dosa daripada mengumpat. Mengumpat tu haram dosa besar dah. Fitnah lagi besar dosa daripada dosa besar mengumpat. Itu pun dosa anak Adam dalam bab maru'ah. Ni kita kena duduk molek. Kena duduk sela molek. Kita kira molek bahagian kita. Kita kira molek bahagian kita. Kita muhasabah akan diri kita. Masa-masa dahulu banyak dah kita langgar. Dosa dengan anak Adam kita dalam bab maru'ah ni banyak dah kita langgar. Faham tak ni? Daripada muda lagi kita pun kadang-kadang tak tahu hukum hakam pun. Sekarang kita sudah belajar, sudah beramal, duduk masjid, jaga diri molek. Jaga keluarga kita molek. Ada ni. Jangan duk terbabit sangatlah benda-benda yang di luar pengetahuan kita, bukan urusan kita. Kadang-kadang jadi duduk sibuk, duduk kepala otak duk mikir hak benda yang tak ada kaitan dengan kita. Kita doalah hak yang berlaku tu berlaku perkara yang baik-baik kepada kita. Apabila berlaku satu-satu perkara, kesemuanya ada hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita redha, kita terima. Hak bahagian kitanya, perjuangan kita, ketetapan kita punya fikrah kita, hak tu tetap dah bahagian kita. Hak selebih tu, tak usah duduk bosan-bosan lah. Itu serah kepada mereka-mereka yang berkenaan. Kita tak ada berkenaan pun dah duduk sibuk-sibuk lah. Duduk share hak tu, share hak ni, begitulah, beginilah kitanya. Kita lupa hak tanggungjawab diri kita, kepada diri kita sendiri, keluarga kita, banyak hak benda yang kita belum selesai. Tetapi perkara yang berlaku di luar kita ambil tahu. Bukan kita tak ambil tahu sebab kita pun ada tanggungjawab, tapi sekadar hak kemampuan kita. Tak sedut lebih-lebih. Ada ni. Kita tidak siapa ke berdiam, siapa ke kita tak peduli apa yang berlaku, tidak. Tapi perkara yang membabitkan begitu begini yang kita pun tak jelas sebenarnya, kita sabar. Tak usahlah, tak usah duduk babik-babik lah. Dia tambahan pula, kalau orang duduk main dengan FB sepanjang masa ni,
hok bak nak ngaji Quran tu tergendala belaka dak tu. Ada ni. Dah lah ngaji Quran tu tergendala. Buat dosa pula ni berat Kita mengumpat dengan lidah. Kita mengumpat dengan lidah. Kalau tak ada rakaman, sekali jalan je. Ada sekali jalan. Kita kata, lepas tu hilanglah perkataan kita tu. Hilang. Ada ni sekali jalan je lah kalau tak ada rakaman yang merakamkan perkataan kita. Tapi umpatan dengan jari, maki hamun dengan jari, fitnah dengan jari, bila nak hilang? Bila nak hilang? Tak hilang sampai bila-bila. Kemudian berlari pula dah. Orang ni pula sambung, orang ni pula sambung, orang ni pula sambung. Lepas tu, mana dosa kita? Dosa kita akan berpanjangan. Umpat dengan lidah, dosa dah, dosa besar dah kita. Tapi sekali tu lah. Tu pun padang dah dosa besar tu. Tapi kalau umpat dengan tulisan, bila nak hilang? Kalau kita masuk dalam WhatsApp, masuk dalam FB, bila nak hilang? Ini ujian akhir zaman. Ujian besar kepada kita. Macam sebut mula-mula tadilah. Dosa nadan dalam bab agama, dalam bab diri, dalam bab kehormatan, dalam bab harta, pak dosa tu. Bila kita sudah berubah, kita insaf, hak tu memang tak ada. Nah ni, hak dosa nadan dalam bab maruah. Lepas tu dalam kitab penawar bagi hati, bicara lidah agak panjang. Agak panjang bicara lidah. Agak panjang bicara lidah. Kemudian bicara hak berkaitan dengan mengumpat. Yang mana kadang-kadang kita ni, apa dia takrifan mengumpat pun kita tak berapa tahu molek. Kadang-kadang apa dia takrifan mengumpat ni, yang kita tahunya tak betul pun. Ada ni. Ni mungkin kita untuk minggu ni tak selesai lagi lah. Kita akan sama minggu hadapan. Kita nak selesai dosa dengan anak Adam. InsyaAllah kita masuk dosa kerana meninggalkan kefarduan. Sebelum ni kita ada sebut dah secara ringkas. Dosa meninggalkan kefarduan. Kita tinggal semayang, kita tinggal puasa, kita zakat tak bayar. Ni kena clear pula ni. Ni taubah. Mana kita nak selesai hak ni, hak berkaitan dengan dosa dengan anak Adam ni. Mungkin minggu ni tak sempat lah. Hak bab maruah, terutama sekali kita nak cerita bab mengumpat. Tadi pula terkadang kita tidak menyadari mengumpat termasuk tulisan kita. Kita ingat mengumpat hanyalah perkataan. Tak betul dah. Bahkan dengan isyarat pun Nabi kata mengumpat. Bukan ada perkataan pun, isyarat sahaja. Nabi pun sudah kata itu mengumpat. Kemudian apa dia takrifan mengumpat? Apabila ditanya akan Nabi SAW tanya sahabat, atadruna mal ghibah? Adakah tahu oleh kamu apakah dia mengumpat? Kemudian sahabat pun kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Rasul yang lebih mengetahui. Nabi pun jawab, mengumpat adalah zikruka akhaka bima yakrah. Ingat baik tu. Mengumpat zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci. Itu mengumpat. Adakah Nabi sebut mengumpat ni kata sebelah belakang? Tidak. Nabi tidak kata mengumpat ialah kamu kata sebelah belakang akan saudara kamu akan barang yang ia benci. Ada tak Nabi kata mengumpat ni kata sebelah belakang? Tak. Nabi tak kata. Ramai mana orang kita faham mengumpat ni kata sebelah belakang. Salah sangat-sangat tu. Nabi tak kata mengumpat tu kata sebelah belakang.
Menyebut oleh engkau akang saudara engkau dengan barang yang ia benci. Takrifan mengumpat ni, kata Imam Ghazali rahimahullah, takrif yang ijma' ulama. Takrif yang ijma' ulama. Siapa ijma' ulama? Sebab takrif ni Nabi yang buat. Takrifan Nabi ni. Lepas tu takrif ni ijma' ulama. Apa dia mengumpat? Menyebut oleh engkau akang saudara engkau dengan barang yang ia benci. Bukan kata mengumpat ni kata sebelah belakang, bukan. Ada orang dia salah faham, dia ingat ke mengumpat ni kata sebelah belakang. Akhirnya dia kata sebelah hadapan. Saya ni jenis peseng tidak mengumpat. Saya tak main peseng mengumpat kata sebelah belakang. Sebab kalau mengumpat ni payah di padang mahsyar. Peseng sayanya saya kata direct kok hadapan. Depan batang hidung saya kata lalu dah. Kata kok belakang mengumpat payah di padang mahsyar, saya kata kok depan. Dia tak kenal mengumpat tu apa dia. Jadi macam mana nak meninggalkan dosa besar mengumpat? Kalau diri mengumpat, hakikat mengumpat, sebenar-benar mengumpat tu tak kenal. Dia kata sebelah hadapan. Perkataan apa yang dia kata, perkataan yang dibenci oleh saudara tu, maka mengumpatlah. Kena minta maaf lah. Tak minta maaf, tadilah pada mahsyar berat lah. Tak, itu bukan mengumpat. Mengumpat kata sebelah belakang. Ni awal-awal ni. Takrifan mengumpat pun tak betul, tak kenal dah. Kita kena ngaji molek. Ini ilmu ni kita kena faham molek. Ilmu ni juga kita kena tanam kepada anak-anak kita. Dia bertanggungjawab kita sebelum anak kita masuk umur baligh. Biar mereka kenal mengumpat tu apa dia. Tapi masalah kitanya, kita tak kenal apa dia mengumpat, dan kita pun terkadang tunjuk contoh mengumpat di hadapan mereka. Macam mana kita nak ajar mereka jangan mengumpat? Mengumpat ni bergiang-giang. Macam mana kita nak didik mereka supaya tidak mengumpat? Kita yang tunjuk contoh mengumpat di hadapan mereka. Ni kira-kira ni berat belaka ni. Tanggungjawab kita dengan keluarga kita, yang mana kita semua akan berhadapan persoalan di hari akhirat. Jadi insyaAllah kita ambil faham molek. InsyaAllah kita dapat beramal molek dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah sesama balik minggu hadapan berkaitan dengan takrifan mengumpat, dan juga kita akan pergilah berkaitan dengan memaki apa semua, termasuk memfitnah apa semua, hak dosa dengan Adam, berkaitan dengan irdun, berkaitan dengan maruah seseorang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.